بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada petang ini dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ahli millatihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang ke-8 daripada bulan Rabiul Awal 1437 Hijrah. Allah masih memanjangkan usia kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita petang ini dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Dan mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya insya-Allah. Baik. Petang ini insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab 50 Gaya Hidup Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama petang ini kita dapat amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Kerana selalu saya sebut tidak ada guna kita belajar, tidak ada guna kita menuntut ilmu sekiranya kita tidak mengamalkan ilmu yang dipelajari. Tak ada guna tahu banyak benda tapi satu pun tak boleh buat. Faham bahasa Arab? Lepas tu kita minta pakat-pakat buat setakat mana yang kita belajar insya-Allah. Setakat mana mampu buat. Insya-Allah. Baik. Hari ini insya-Allah kita nak tengok pengajian kitab kita muka surat yang ke 43. Baik. Hari ini insya-Allah kita nak tengok tajuk yang ke-9 daripada kitab kita ni insya-Allah. Dan isu ataupun perkara yang kita nak bincang pada petang ini merupakan satu benda yang dibuat oleh semua manusia di muka bumi ini. Tapi hari ini kita nak mengaji, kita nak tengok macam mana akhlak Rasulullah ketika menghadapi isu ataupun perkara ini. Petang ini kita nak tengok tentang isu doa ketika mana hendak tidur dan doa ketika mana hendak bangun daripada tidur. Adab nak tidur dan adab bangun daripada tidur. Nak tidur apa yang perlu dibuat dan bangun daripada tidur apa yang perlu dibuat. Saya sebut hadis ni banyak kali dah usilan. Al-mar'u, seorang manusia ini kama tanam, macam mana dia tidur, kadzalika tamut, macam tu nanti cara dia mati. Kalau kata dia tidur dalam keadaan sempat mengingat Allah, dalam keadaan dia menyebut nama Allah, dalam keadaan dia meminta ampun, insya-Allah mudah-mudahan nanti dia mati pun dalam keadaan sempat melakukan perkara tersebut. Dia sempat ingat Tuhan, dia sempat istighfar, dia sempat bertaubat. Satu. Kama tastayqiz, macam mana cara dia bangun daripada tidur. Kadzalika tub'ats, macam tu nanti balik, macam tu juga nanti dia bangun balik di padang mahsyar. Cara macam mana dia bangkit daripada tidur, macam tu nanti cara dia bangun di padang mahsyar. Kalau dia bangun dalam keadaan ingat kepada Allah, dia bangun dalam keadaan sedar dia itu sebagai hamba Allah, dia bangun dalam keadaan syukur kepada Allah, nanti dia bangun balik pada mahsyar pun dalam keadaan dia ingat kepada Tuhan. Tapi kalau orang tu bangun Ustaz tak ingat apa Ustaz, bangun-bangun dia ingat kerja contoh. Ataupun bangun-bangun dia ingat anak bini ataupun bangun tak ingat apa langsung Ustaz, kat Allah sikit tak ingat. Nak syukur pada Allah sikit tak ingat. Yang dia ingat apa? Hal-hal yang lain. Takut-takut nanti dia bangun balik pada mahsyar macam tu juga. Dia duk kalut dengan benda lain, dia lupa pada Tuhan. Faham kan? Oh ya, bosnya lupa kan? Boleh lah insya-Allah lah. Mudah-mudahan sama-sama pakai buat. Kakak mana boleh lah, benda simple insya-Allah. Baik. Hadis yang pertama. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala
kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-layl wada'a yadahu tahta khaddihi thumma yaqul Allahumma bismika amutu wa ahya. No, asal tak boleh mau faham dah apa ayat ni. Wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. No. Asal kalau tak boleh pun tak terjemah pun asal faham dah. Hadis ni nampak dia sebut tentang doa nak tidur dengan doa bangun tidur Ustaz. Tulis kat tepi tu. Doa nak tidur, doa bangun tidur. Tulis kat tepi tu. Maknanya hadis ini baginda sebut kepada kita tentang doa yang dibaca ketika mana nak tidur dan doa yang perlu dibaca ketika mana bangun daripada tidur. Tak terjemah pun faham dah. Baik. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur, ketika baginda nak tidur, baginda meletakkan telapak tangannya pada pipinya. Baginda sallallahu alaihi wasallam di antara cara kaedah baginda tidur, baginda akan letakkan tangan ni bawah pipi. Ataupun nak bagi senang nampak, senang bayang, bagi senang nak kita buat ni lah. Dan baginda tidur dalam keadaan mengiring. Tidur mengiring. Belah mana Ustaz? Baginda miring ni, usuk kanan ni duduk di bawah. Maknanya bila mengiring, tangan kanan duduk di bawah, tangan kiri duduk atas. Tak boleh nampak tak? No, tu di antara tidur yang merupakan sunnah Nabi SAW. Sebab tu kita minta lepas ni ayah-ayah ibu bila nak tidur, waktu nak tidur tu, kalau boleh khatiak, tidur miring macam tu. Nak tidur, tidur miring. Dah tidur lena Ustaz, tunging buyung pun tak apa lah. Yang tu tak ada masalah lah. Ni waktu nak tidur tu, adjust kalau boleh, tidur dalam keadaan mengiring. Pokoknya saya jumpa satu kajian, misalnya kajian orang sains lah buat kajian tentang tidur. Dia kata tidur yang paling berkualiti sekali adalah tidur seumpama yang diajar oleh Nabi SAW. Dia pakai hujah apa? Dia sebut dalam bahasa mudah dia macam ni. Dia kata jantung manusia ni, dia duduk belah kiri sikit. Dia duduk belah kiri. Jadi bila manusia tidur, jantung manusia tu, dia akan turun pergi ke ruang tengah. Dah kita tidur mengiring macam mana yang Rasulullah ajar, jantung kita duduk belah kiri tu, dia akan turun ke kawasan tengah, yang mana tengah tu kosong. Bila kosong, jantung tu akan tergantung pada tu. Jadi dia pump cantik. Dia duk pump darah tu cantik waktu kita tidur. Tapi kalau siapa tidur lain daripada cara yang diajar oleh Rasulullah, kita tidur cara macam lain. Contohlah, tidur mengiring kot lain. Tidur merak kan, tidur melentang kan, tidur apa kan. Jantung kita duduk belah kiri tu, dia akan duduk menempel di atas organ lain. Dia beretuh dengan organ lain. Jadi dia pump juga, tapi pump dia tak berapa cantik. Faham bahasa dia tu? Nak translate dalam bahasa bagi senang faham kan dia apa? Sebab tu Rasulullah ajak kepada kita walaupun nampak simple, tapi tidur yang terbaik, tidur dalam keadaan mengiring. Sebelah kanan duduk di bawah, hak kiri duduk di atas. Tangan bawah pipi. Boleh kan? Malam ni try apa kata? InsyaAllah. Baik. Rasulullah SAW ketika mana hendak tidur, baginda meletakkan telapak tangannya pada pipinya. Maksudnya telapak tangan dekat pipi, tidur mengiring. Kemudian baginda berkata, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu saya dimatikan dan saya dihidupkan. Amutu, dengan nama Allah saya mati, wa ahya, dengan nama Allah saya hidup. Masa nak tidur, Allahumma bismika ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma amut wa ahya. Sebab apa baginda baca doa tersebut? Sebab tidur ni dia sedara mati. Sebab tu baginda pesan, an-naumu akhul mauti. Tidur ni dia saudara, dia adik-beradik kepada kematian. Tidur ni dipanggil mati kecil. Sebab tu bila nak tidur, pastikan baca doa ni. Ya Allah, dengan namamu, aku nak tidur ni, aku nak mati ni. Ni, dengan namamu, aku mati. Mati tu bukan mati betul. Mati kecil. Tidur. Boleh orang semua baik dah. Semua bakat buat belakang orang. Kau bakat lena gitu ya macam mana.
Jangan. Benda simple ya, tapi saya rasa yang ni tak payah ulang banyak, semua pakai buat dah, selesai. No? Baik. Itu yang pertama. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua ni riwayat yang lain. Doa nak tidur yang lain yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Siapa boleh baca hak nombor 2 ni? Baca. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nama ala syaqihi al-ayman thumma qala Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk walja'tu dhahri ilayk la raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta atau kama qala rawahu Bukhari. Daripada Al-Barra, siapa yang ada kitab betul ejaan, dia bukan Al-Barra, dia Al-Barra. Sahabat ni namanya Barra, Al-Barra. Saya minta maaf no, tak ada nama dia tahu beliau, tak ada ingat apa kisah yang berkait dengan Al-Barra bin Azib ni. Baik, tapi namanya Al-Barra bin Azib, A-Z-I-B. Bukan Aziz tu. Aziz tu silap lah. Azib, A-Z-I-B. Baik. Daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika baginda naik ke atas pembaringan, baginda bila naik atas katil, maknanya doa nak bangun, doa nak tidur ni baca bila Ustaz? Bila betul-betul nak tidur baru baca. Baginda sallallahu alaihi wasallam bila naik di atas katil, nama ala syaqqihil ayman, Nabi akan tidur di atas lambung kanan. Ayat tu hilang tu, tolong tambah. Jika baginda naik ke atas pembaringan, buat apa wide balik tu, baginda tidur atas lambung kanan. Ayat tu hilang tu, tolong tambah. Baginda tidur atas lambung kanan. Maknanya selepas perkataan pembaringan dan sebelum perkataan mengucapkan ada ayat yang hilang. Ayat itu berbunyi baginda tidur atas lambung kanan ataupun rusuk kanan, sama yang kenal. Baik. Sama macam ayat tadi, rusuk kanan maknanya tapak tangan kanan duduk bawah pipi, sama yang maksudnya. Lalu baginda mengucapkan, dah duduk betul-betul nak tidur dah, baginda sebut Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik walja'tu dhahri ilaik rahbatan wa rabbatan ilaik la malja'a wa la manja illa ilaik. Itu di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud doa tersebut, ya Allah, aku menyerahkan diri kepadamu, ya Allah. Aku menghadapkan wajahku padamu, ya Allah. Aku menyerahkan urusanku kepadamu, ya Allah, kerana mengharap dan takut kepadamu, ya Allah. Aku percaya kepada kitab yang engkau turunkan, dan aku percaya juga kepada Nabi yang engkau utuskan. Ni doa nombor 2 waktu nak tidur. Yang ni minta maaf no, kita mengaji kan, tapi yang mengaji hari ni seorang pun tak buat. Sekali dengan ustaz cakap serupa kan. Tapi ni kita dah sebut doa nak tidur yang lain yang diajar oleh Nabi SAW. Kok lah lepas ni ayah-ayah ibu-ibu pergi beli kitab ke, pergi beli buku kan, ataupun mana-mana ustaz yang mengajar, dia kata tuan-tuan nak tidur nanti tuan-tuan baca doa ni nak Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik walja'tu dhahri ilaik. Kalau kita dengar doa-doa macam ni, kita tahu dah, oh ni pun doa nak tidur juga yang diajar oleh Rasulullah. Jadi walaupun kita tak buat oleh orang, maknanya selain daripada Allahumma bismika ahya wa amut, ada lagi doa lain, doa nak tidur yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis kat tepi tu, doa nak tidur bersih kedua. Sunnah. Maksudnya jenis yang kedua. Buat belakang orang ni tak payah ulang aja panjang masalah. Semua pakai tahu belakang nak tidur baca doa. Semua pakai tahu belakang. Baik. Hadis yang ketiga
ni amalan lain yang diajar oleh Rasulullah untuk kita buat sebelum kita tidur. An Abdullah bin Khubayb, Khubayb. An Abdullah bin Khubayb bi dhammil kha mu'jamah. Kha tu dia kata dengan dhammahkan kha, sebab tu baca Khubayb. Dia tak baca Khabayb, dia baca Khubayb. Daripada Abdullah an Abdullah bin Khubayb bi dhammil kha mu'jamah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra qul huwallahu ahad wal mu'awwizatayn hina tumsi wa hina tusbih 3 marrat takfika min kulli shay atau kama qala. Kita minta kalau boleh hadis pegang dulu. Hadis ni pegang. Pasal hadis ni kita boleh buat, tak ada masalah, boleh buat pakai pegang belakang. Daripada Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, satu hari Nabi kata kepada Abdullah bin Khubayb, Nabi kata macam ni. Nabi kata, Khubayb, saya terjemah bahasa kita sekarang, Khubayb, bacalah qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, bacalah dulu. Dan juga mu'awwizatain. Mu'awwizatain itu benda apa Ustaz? Baik. Mu'awwizah maksudnya pelindung. Pelindung. Mu'awwizatain, 2 pelindung. Mu'awwizah pelindung, mu'awwizatain 2 pelindung. Kalau kata baca 2 surah mu'awwizatain, maksudnya baca 2 surah pelindung. 2 surah pelindung tu surah apa Ustaz? Surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, dan juga surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Oh, maknanya 2 surah tu disebut mu'awwizatain. Ya, sebab 2 surah ni cukup kuat untuk lawan jin dan juga syaitan. Sebab tu disebut 2 surah pelindung. Ayah-ayah ibu rahmati Allah SWT sekalian. Dalam Islam kita ada, dalam amalan kita ada. Kadang-kadang satu-satu amalan tu digunakan istilah-istilah tertentu. Yang mana kadang istilah ni kita kena erti. Contoh macam ni. Bismillah. Bismillah. Kalau dalam istilah ni, dalam istilah amalan ni disebut basmalah.